gunakan kuasa secara habis-habisan. Datuk Speaker, kita semua di Malaysia dikatakan kita ada ekonomi fundamental yang kuat, maka kemungkinan besar kita tidak akan menghadapi recession. Ini adalah kata-kata yang kita baca dan kerap kali dikatakan oleh timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri. Tetapi kita semua tahu juga apa yang terjadi di Amerika, dan semalam di mana beratus-ratus orang telah dibuang kerja di China, dan saya berpendapat ini dan banyak orang-orang dalam arena ekonomi berpendapat juga ia juga akan berkelakuan di negara ini. Jadi dalam keadaan ini, apakah tindakan yang akan diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah-masalah pekerja-pekerja di negara ini? Satu di antaranya adalah kerajaan perlu menubuhkan retrenchment fund dan juga fund-fund yang lain untuk menolong orang-orang yang mungkin akan dibuang kerja. Yang mustahak sekali adalah kita perlu adakan satu minimum wage di negara ini. Kenapa kerajaan gagal untuk mengimplementasikan satu program sekurang-kurangnya setiap kerja di negara ini dibayar gaji tak kurang dari RM1,000. Sekarang di Malaysia jika sesuatu keluarga mendapat kurang dari RM1,000, mustahil untuk mereka adakan satu keluarga boleh menikmati penghidupan yang normal. Dalam hal ini, Datuk Speaker, cadangan Pakatan Rakyat adalah kita syaurkan bahawa gaji minima diberi. Apakah rasionalnya? Di antaranya adalah keperluan oleh keluarga-keluarga dan pekerja-pekerja, tapi lebih mustahak adalah ia akan menyekat pengambilan pekerja-pekerja di luar negara. Ramai di antara majikan di negara ini memberi keutamaan kepada pekerja-pekerja di luar negara kerana gaji-gaji mereka adalah kurang, dan mereka bila dibawa ke negara ini mereka boleh dibayar gaji yang kurang berbanding dengan pekerja-pekerja di negara ini, dan ini dengan sekaligus menyusahkan pekerja-pekerja di negara kita. Di antaranya, Datuk Speaker, di semua 5-star hotel di Kuala Lumpur, saya selalu kerap kali nampak bahawa kebanyakan pekerja-pekerja di sana adalah orang-orang asing. Kenapa pekerja-pekerja seperti itu di mana gaji-gaji dibayar sekurang-kurangnya RM1,000 satu bulan? Kenapa pekerja-pekerja asing dibenarkan bekerja di sana? Walhal kita ada anak-anak kita sendiri di negara ini yang sudi untuk bekerja. Walaupun kerajaan mengatakan bahawa kita adalah dalam situasi full employment, iaitu 3.2% sahaja yang tidak bekerja di negara ini. Dan ini adalah satu angka yang boleh dipertikaikan kerana ini adalah satu angka yang diguna pakai oleh Kementerian Sumber Manusia, di mana adalah asas dari pihak-pihak yang berdaftar dengan mereka. Tetapi ini bukan satu statistik yang betul. Kalau satu negara ada full employment, semestinya sekurang-kurangnya orang-orang pekerja-pekerja yang tidak ada kerja akan dibayar setiap bulan satu bayaran ganjaran setiap bulan. Dan di negara-negara maju, negara-negara barat, kita sudah tiba dalam situasi sedemikian juga, dan kita perlu juga ada sedemikian, di mana semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira dia mana dia kerja atau tidak bekerja, jikalau dia telah dibuang kerja atau jikalau dia tidak ada kerja dan lebih dari 18 umur, dia akan dibayar setiap bulan satu bayaran oleh kerajaan. Dan ini akan dengan sekaligus kita akan ada satu statistik yang menasabah, yang betul-betul, yang statistik yang kita ada sekarang dengan Kementerian Sumber Manusia adalah tidak betul dan tidak boleh diterima, kerana kalau kita ada full employment, kita tidak akan ada situasi di mana banyak pekerja-pekerja lagi di negara ini yang tidak boleh mendapat kerja, yang berlebih 200,000 orang bekerja di Singapura, dan ini adalah satu masalah-masalah yang rumit. Dan juga kerajaan perlu ambil tindakan di mana pekerja-pekerja asing diberi keutamaan berbanding dengan pekerja-pekerja di negara ini. Ada beberapa kes sekarang di mahkamah perusahaan di mana datang kes-kes itu menunjukkan bahawa beberapa faktori-faktori di negara ini, majikan telah memberhentikan pekerja-pekerja tempatan
dan memberi keutamaan kepada pekerja-pekerja asing. Dan ini kerajaan perlu mengambil tahu dan ambil tindakan supaya perkara-perkara ini tidak terjadi dan jangan membenarkan pekerja-pekerja asing datang ke negara ini sewenang-wenangnya. Kita perlu satu policy yang blueprint yang sangat clear untuk masalah ini. Datuk Speaker, kita ada situasi di mana pekerja-pekerja asing yang datang ke negara ini, yang ada juga situasi di mana mereka banyak di antara mereka tidak mendapat perlindungan. Tidak mendapat selepas bekerja 2 tahun, 3 tahun tidak dibayar gaji. Selepas itu mereka diseksa. Ada juga yang mati dalam keadaan ini. Dan kerap kali perkara-perkara ini sangat-sangat di Indonesia dan di negara Filipina. Kerap kali di surat khabar mereka mengecam negara surat khabar di sana sangat kritikal kepada Malaysia kerana kita ada majikan-majikan yang tidak mematuhi undang-undang. Dan satu di antara perkara ini adalah kerana Kementerian Sumber Manusia di mana tidak ada sistem di mana kita boleh cek semua pekerja-pekerja. Adakah pekerja-pekerja ini pekerja-pekerja asing dibayar gaji tiap-tiap bulan? Adakah apa-apa seksaan berlaku? Adakah mereka diabaikan? Perkara-perkara ini perlu diberi keutamaan oleh kementerian. Tetapi nampaknya apa yang diberi keutamaan oleh kementerian ini dan kementerian-kementerian lain adalah untuk mencari jalan macam mana kita boleh membawa lebih pekerja dari luar negara supaya dalam proses ini ada ejen-ejen kronik-kronik Barisan Nasional yang telah diberi permit, ada syarikat-syarikat yang diberi permit 2,000, 3,000, 10,000 orang boleh dibawa dari luar negara dan dalam proses satu sekaligus boleh berbuat money making machine, berjuta-juta wang dapat diuntungkan dalam proses ini. Itu adalah priority yang diberi dan ini kita patut elakkan. Laluan. Ya, Wang. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Ipoh Barat. Boleh tak kalau kita mencadangkan, bagaimana pandangan Ipoh Barat kalau kita mencadangkan supaya ada satu tabung juga untuk pekerja-pekerja asing, terutama pembantu-pembantu rumah yang mungkin mereka ni akan dinafikan mendapat gaji dan sebagainya, dan juga kita mencadangkan supaya setiap 3 bulan sekali ejen ni mesti mengumpulkan ejen-ejen pembantu-pembantu ataupun pekerja-pekerja yang mereka bawa ke Malaysia untuk dinilai kembali keadaan mereka ataupun dibuat spot check ke tempat-tempat di mana mereka bekerja. Terima kasih. Satu carangan yang baik saya terima dan menjadi satu part of my speech, dan perkara ini adalah satu perkara yang sudah lama yang di mana tindakan belum diambil. Saya harap kerajaan akan ambil dengan teliti dan serius mengenai perkara ini.